Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma irfa' 'anna minal bala'i wal waba' wal ashrar wal amrad wal balaya wal masaib ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna al khaira 'ajilihi wa ajilihi. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah hati-hati akan menjadi tenang dan bahagia. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan Duha Masjid An-Nur J4 Subang Jaya. Yang berbahagia dan hormati seluruh kehadiran pada pagi ini, para jamaah Duha, para muslimat khasnya dan wakil muslimin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita merafa' syukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh tenang. Saya anggap hari ini terlalu tenang. Daripada awal semalam lagi sejuk aja cuaca. Tak begitu. Saya biasa kalau lepas subuh, kalau di bilik bacaan saya lepas subuh tu saya pasang aircon pun. Sebab di bilik bacaan saya tu tak selesa, tak pasang aircon. Tiap hari ni aircon tak pasang, kipas tak pasang. Sepanjang 1 jam setengah di bilik bacaan selepas subuh tadi, rasa tenang cuaca. Sampailah ke surau, ke masjid ni lagilah tenanglah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati hari kita ini dengan penuh keberkatan. Hari Khamis hari ini, alhamdulillah. Lailatul Qadar, masya-Allah. Sudah ya, sudah. Dalam bulan Safar Al-Qadar, tak apa. Baik. Alhamdulillah, kita bertemu dalam suasana yang kita doakan sentiasa. Dalam suasana bagaimana? Kalau Nabi dalam satu hadis, seulang baliklah benda macam kita ulang supaya kita terasa nikmat beragama ni ada. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bercakap tentang majlis ilmu, Nabi kaitkan dengan taman syurga. Sesaat bila sahabat datang kepada ilmu, datang berjemaah, datang dengar ilmu disampaikan, Nabi kata kamu sedang di dalam taman syurga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Qala qailun, berkata sahabat, apakah ada taman syurga di atas bumi Allah? Nabi kata ada. Hilaqul ilmi. Majlis ilmu itu taman syurga. Jadi ini merupakan satu motivasi yang besar kepada kita.
belum pun kita mencatat nama sebagai penghuni syurga di alam sana nanti, kita sekarang seolah sedang menulis nama-nama kita. Tiap-tiap hari di rumah Allah ini, aku adalah bakal penghuni syurga yang sebenarnya. Di mana bermula? Di dalam taman syurga di atas dunia sekarang. Bila masanya? Dalam majlis ilmu. Jadi dengan keberkatan hadirnya kita ini, Allah permudahkan jalan ke syurga yang sebenar-benarnya. Ini kita harapkan. Kerana bila Allah SWT permudahkan jalan ke syurga, jangan bimbanglah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Tapi syaratnya, inilah kekuatan yang sudah kita cipta dalam hidup. Kehadiran, duduknya kita dalam program ilmu, kehadiran ke masjid, ke surau berjemaah macam ni adalah merupakan jalan kita untuk ke syurga dengan cara yang paling mudah. Itu satu nikmat yang Allah tak beri kepada umat Nabi-Nabi yang dahulu. Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang keduanya, mukadimah juga, bila kita berada di pentas ilmu semacam ini, kita mungkin tak nampak sangat rasanya, tapi kita boleh merasainya. Sebab kita ni tuan-tuan puan-puan, dalam hidup ini tak semua masa kita dalam keadaan tenang, bahagia, seronok dengan iman ilmu. Dalam pusing hidup kita ni ada kadang-kadang kita cuai, abai, buat kesilapan, terlupa, terlalai. Itu biasa. Bila kita masuk program ilmu, kita rasa satu benda baru. Ingatan pada agama melekat. Kita seronok untuk dengar ilmu disampaikan, menyebabkan saat kita dengar ilmu ini, kita akan dapat banyak benda-benda positif. Aku dulu semalam mungkin aku adalah mengumpat, contohnya aku pagi tadi buat kesilapan, tapi sekarang ni aku dalam lingkungan pahala. Ada ilmu disampaikan, aku dengar dengan penuh keinsafan. Ada ilmu diberikan, aku dengar penuh keredaan. Jadi ini berikan kita satu nadi kekuatan. Jadi mudah-mudahan saat yang kita berada ini akan membuka pintu-pintu yang besar lagi. Pintu apa? Pintu berkat, rahmat, redha Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah manusia tidak boleh. Ada seorang guru kami masa mengaji dulu. Guru kami ni, saya acap kali sebut di sini lah, memang guru kepada kami. Dia kata seseorang kita ni, kamu lah dia kata, kamu kita lah, saya, kami pelajar. Kata kamu, kita dia kata, kalau kita terlepas daripada ilmu dan mengaji ilmu, tak payah seminggu, sehari je, kamu dah mula jadikan hati kamu akan buta. Ini kata guru kami ni. Tak payahlah sampai seminggu 2 minggu tak mengaji, sehari je. Sehari tak mengaji, tak cari ilmu, kamu dah cipta hati kamu untuk jadi hati yang buta. Itu kata guru kami. Sebab dia nak bagi semangat ni. Supaya apa? Supaya kita dengan ilmu jangan tinggal jauh. Jangan terlalu jauh dengan ilmu. Di kalau duha ni, saya datang duha ustaz sekali sebulan, tak jadi ya. Contoh, faham ke tu? Saya bawa cerita ke situ tu. Kita nak duha ni hari-hari. Kalau boleh bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam duduk. Kalau boleh. Sebab apa? Kita nak supaya hubungan ilmu ni semakin hari semakin dekat, rapat, bukan bersenggang jauh. Jadi kalau ada orang kata saya dah mengaji ustaz, mengaji saya alhamdulillah 2 kali seminggu, sekali sebulan duha, tak jadi. Macam baca Quran juga, saya baca Quran ustaz alhamdulillah, bila? Malam Jumaat, tak jadi. Dia kena menjadi amalan harian. Ilmunya, imannya, agama kena harian, termasuklah pengaji. Jadi kalau kita dapat jadikan ini sebagai kekuatan kita, insya-Allah cuba blok ya. Okey, dia akan maklumkan kalau dah jangan sampai. Okey, baik. Tuan-tuan puan, hari ini kita masuk kepada pengajian kita lah. Tadi mukadimah tadi, mukadimah bagi semangat motivasi ni kepada saya dan tuan-tuan. Baik, moga-moga Allah rahmati semua. Baik, kita sambung perbincangan kita pada 10 bulan 9 yang lepas, 2 minggu yang lalu. Kita masih bercakap tentang isu kita dengan masjid, zikir ketika masuk dan keluar masjid. Saya telah sebut panjang detail hari itu
bagaimana masjid ni tuan-tuan adalah jantung hati kita. Masjid adalah merupakan nadi jantung kita. Dia tak ada dalam hidup ini. Masjid adalah merupakan nadi jantung kita. Melekat, rapat, dekat dengan masjid ini suatu kemestian. Dan harganya besar. Bukan sekarang di padang mahsyar. Kan satu golongan yang Nabi sebut Allah akan angkat di padang mahsyar, duduk di bawah naungan arasy Allah, sejahtera di padang mahsyar, tak ada kesempitan, tenang setenang-tenang. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu golongan yang tenang di padang mahsyar. Orang dalam keadaan kecoh, dia tenang. Orang serabut, dia bahagia. Orang teriak menangis pada mahsyar, dia tak ada apa. Sebab Allah pelihara dengan naungan arasy, dengan ketenangan sungguh. Siapa golongan ini? 7 golongan. Salah satunya Nabi kata apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Manusia yang hatinya masa hidup dahulu melekat dengan masjid-masjid. Melekat dengan mana apa? Hadir, datang, meraihkan, bersolat, berjemaah, datang, belajar, mengaji. Masjid. Jauh pun datang, dekat patah lagi. Jiwanya melekat. Ini adalah suatu perkara besar khasnya. Saya sebut kepada tuan-tuan dua minggu lepas ialah kepada sang-sang suami kita, anak lelaki kita khasnya. Sebab kefarduan mereka dengan masjid terlalu besar dalam agama. Berbanding perempuan, mungkin orang perempuan dalam hukum agama dengan masjid mereka bukan sewajib orang lelaki. Tapi kalau kita ada keluar, ada peluang ruang, datanglah sama. Tapi orang bernama lelaki, suami, anak kita tak boleh berpisah dengan masjid, apalagi sembahyang berjemaah. Ini hukum dalam Islam. Dia kalau dalam kediaman kita, sang suami kita, masjid jarang-jarang, minta maaf lah sebut hari ni. Saya datang untuk beri ilmu dan ceramah. Diri saya, tuan-tuan, kalau ada sang-sang suami kita yang masjid tak pernah melekat, ini satu kerugian yang paling besar berlaku dalam kediaman kita. Kalau ada lelaki kita yang tak melekat dengan masjid, ini satu kerugian paling besar dalam rumah kediaman kita. Amat besar kerugiannya. Jadi nak ciptakan suasana bukan mudah lah. Bukan mudah, tapi usaha kena dilakukan. Seorang isteri berhak untuk atur hidup sang suaminya. Bukan tak atur ke kedai makan. Bang, jom nak makan tiom yam. Bukan sekadar itu, jom bang nak shopping hujung minggu. Tak. Atur suami, bang, maghrib nanti jangan lupa bang ada ceramah tu, kena hadirlah bang. Bang, jangan lupa bang, subuh kena bangun awal, jom ke masjid kita bersama-sama. Kena atur. Ay ustaz, payah ustaz, suami saya ustaz tebing suruh ustaz penumbuk naik kat muka. Taklah kita sampai kena tumbuk di suami. Dalam Islam pun jangan cari pasal. Dan suami jenis kaki yang agak backing kata Kelantan, ya, kaki pukul, kita dengan Allah jangan putus hubungan. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkan suami hatiku ya Allah. Jangan lembutkan dia payah. Payahlah kita, ya. Minta lembutkan hati sang suami kita. Dah kita tak mampu nak suruh, kau disuruh, ya dia bukan tak ada. Saya tahu cerita-cerita macam ni. Oh, kena maki. Ada isteri kena maki Cik Akok kita, ya. Isteri kena maki. Kau suruh aku pergi masjid, syurga kau punyalah, aku tak apa, tak syurga pun. Ini sombong tak bertempat namanya. Itu maki. Kalau sekat tumbuk lagi tumbuk. Dalam kadar kita mampu. Tak boleh suruh dengan arahan, tak boleh perintah arahan, kita tak mampu. Pada Allah kita bermunajat. Jangan kata Allah ustaz minta doa saja, jangan kecilkan doa. Sebab doa adalah tali penghubung yang amat serius dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita ikhlas, air mata manitis, bangun pula jam 4:30 pagi belum subuh. Ni siapa ni? Isteri. Hati ikhlas nak minta suami kita orang baik, berakhlak mulia. Kita pula ikhlas dalam berdoa, air mata pula menitis atas sejadah pukul 4:30 pagi. Allah tolak doa kita tak? InsyaAllah Allah tahu rahsia hati tuan-puan. Ini hati seorang mukminah. Air mata menitis kerana sang suami, doa tak putus kerana suami. Bangun 4:30 pagi dah berdoa, tikas jadi hadap Allah,
Jangan bimbang. Sebab itulah Allah tak akan kecewakan harapan kita. Satu hari, berkat doa kita, mungkin suami kita berubah watak dan sikap. Tak payah kita nak angkat suara lagi, tak payah nak suruh lagi. Dia pula ajak kita, jom yang abang free petang ni kita ke masjid berjemaah. Allah, menikah dah 16 tahun, 20 tahun, tiba satu hari dia boleh ajak kita, jom ke masjid kita berjemaah. Ada ceramah katanya. Allahu Akbar. Mungkin kesan daripada mana? Doa kita yang kita pernah panjatkan malam siang pada Allah. Ya, ini saya yakinkan. Jangan ada dalam kehidupan kita perasaan seolah-olahnya merasakan doa-doa ini tak berapa nak berkat, tak berapa nak terima. Tidak. Allah terlalu maha mendengar rintihan kita, munajat hambanya. Allah terlalu nak mendengar rintihan hambanya. Ma min ahadun, dalam surah ini disebut, mana seorang hamba yang minta, Allah tak akan tolak rintihan hambanya itu. Termasuklah rintihan kita sebagai seorang isteri. Ini kalau kita tak mampu nak apa? Nak atur hidup sang suami. Atur maksud apa? Bang ke masjid bang, insya-Allah jom. Tak berani, tak boleh, memang ada. Tapi yang boleh, alhamdulillah lah. Sebab apa boleh? Isteri jual taekwondo, suami tak pernah pandai taekwondo. Itu tahu tu. Bang tak pergi bang, ni bang. Itu dosa pula. Jangan sampai tak akan menukar muka suami mentang-mentang juara taekwondo peringkat sekolah menengah dulu. Tak boleh macam tu. Kok mana pun suami kena dihormati, diberikan hak sebagai seorang suami. Tapi mengatur itu ada caranya. Mungkin berhemah, jom bang kita ni umur dah dekat 50 bang, nak pencet tak lama lagi. Kan kalau abang mati dulu kan susah bang. Kalau saya mati dulu lagi susah. Jom sama kita ke masjid. Itu cara-cara kita berhemah. Baik. Ada soalan dah? Tak cerita lagi? Tak punya. Okey. Suami lihat. Lihat biar lihat sungguh. Isteri disarankan supaya sabar dan Baik. berdoa. Betul. Tahapnya Tahapnya. berubahlah. Okey. Dia begini puan. Ada dua benda. Yang pertama, kita tetap bertitle sebagai seorang isteri. Apapun kita sebagai isteri. Ini bercakap suami isteri kan? Suami lihat tadi. Kita tetap title isteri. Yang lebih berkuasa dalam mengurus soal-soal kehidupan dan arahan apa saja adalah sang suami. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Itu hakikat. Baik. Dalam title soal isteri, dalam agama tak salah kita nak suruh suami dalam kebaikan. Tak salah nak suruh, nak ajak, tak salah. Bahkan itulah sebenarnya yang patut berlaku. Dan patut sang suami bila isteri suruh kepada kebaikan, dia kata apa? Makasih yang kerana ingatkan abang-abang kadang-kadang lalai, lupa. Bagus. Itu yang pertama. Title suami, isteri tetap isteri. Yang keduanya adalah, walaupun isteri bertitle isteri, tapi kalau nampak ada di sana berlaku benda yang benar mungkar, maksiat mungkar. Contohnya apa? Suami minum arak, berjudi, berzina contohnya. Isteri tak boleh nak bercakap dalam nada yang agak santai-santai. Bang, yang tak suka lah bang minum arak ni. Sebab apa? Sebab itu dosa besar. Tahapnya, kalau sang suami masih kekal dalam maksiat, begitu isteri kalau tak mampu nak ubah suami, boleh minta fasakh dan farak, perkahwinan. Nampak tak? Jadi dalam hal ini, timbanglah kedudukan kita. Suami kita salat bukan tak salat, cuma lihat ke masjid, lihat kan, bahasa lihat. Kecuali kalau suami tak salat, bahkan bukan tak salat, dia kata kita, apa solat ni, tak payah salat dah, salat pun bukan apa. Ini dah jadi orang yang keluar pada agama lah. Kalau suami macam tu, larang kita solat, bahkan kita solat dia buang ke sejadah, dia tolak kita, itu dah jadi masalah lain. Tapi suami kita bukan tak solat, solat, Jumaat pergi, Zuhur ada, sembahyang dua, tapi lihat dalam masjid, lihat untuk ke masjid. Sedangkan kita bincang masjid ini adalah tempat orang lelaki. Baik. Kalau begitu keadaan puan bertanya, sabar, ya. Doa, ya. Tapi tahap macam mana? Tahap kita ialah, tahap kita mampulah. Dalam sabar kita terus bersabar. Berdoa terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Baik kita berdoa lama dah, nampak macam Allah tak perkenankan juga. Sebenarnya Allah tahu kan tak perkenan. Saya tak boleh kata kena jawapan saya Allah perkenan, sebab Allah tak pernah tak perkenan. Cuma kita ni dalam hukum hidup kita,
Kenapa macam Allah tak berkenan? Sebenarnya kita masih ada kesilapan, kekurangan. Kenapa Allah macam tak ada doa kita? Doa macam panjang dah. Doa minta tu, tapi nampak macam tak dapat. Jangan kata Allah tu kedekut. Jangan kata Allah tu bakhil lah. Tidak. Sebenarnya kita masih ada kekurangan dalam hidup kita. Kita letak kesilapan kita. Allah tak kabul kerana kita ada kekurangan lagi. Mungkin hati tak ikhlas, amal kita pun tak seberapanya. Kita minta doa, tapi dalam bab-bab doa ibadat lain kita masih cincai. Contohnya, ya, bab sedekah derma, kedekut bin bakhil. Doa panjang. Bab ibadat solat kita pun kadang lewat sembahyang. Contoh. Jadi kita kadang jangan letak Allah punya kesilapan. Kita silap. Pertama. Yang kedua tadi, sabar tak ke mana? Tekat tadilah. Kita mampu. Sabar-sabar. Tiba-tiba Allah tak beri kita juga apa kita minta. Ya, kita akui itu kesilapan kita. Tuan-puan, puan-puan, taklah sampai tahap kita dengan suami tadi kena minta fasah cerai. Dia bukan tak solat, cuma kita nak jika suami kaki solat di masjid ni. Tak berjaya. Allah maha kaya lah dengan dia. Apakah dia mati ustaz nanti mati tak beriman? Dia kaki solat bukan tak solat. Kita bercakap tentang isu meraihkan rumah Allah dengan berjemaah. Itu yang patutnya. Dia tak mampu, tak katutlah kita puan. Yang penting usaha kita pernah padam. Walaupun agak lama, tiba-tiba kita berdoa dah 20 tahun. 20 tahun berdoa ni. Masuk tahun ke-21 baru Allah kabulkan. Menandakan Allah akhirnya beri kepada kita apa kita mohon, cuma Allah perlewatkan sikit. Itu yang saya maksud tadi. Tahap sabar tu tahap kita lah. Kecuali kita tersabar. Aku doa tak dengar suami aku nak marah. Jangan. Sebab dalam hukum Islam, dalam hukum rumah tangga ni puan-puan, apapun kesilapan si suami, kalau ia tidak sampai kepada perkara keluar Islam, kita terus bersabar, bertahan dan terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau saya buat benda maksiat yang terang-terang. Yang terang-terang namanya maksiat yang besar. Contoh tadilah, minum arak depan kita, beli polak balik rumah, singgah di 7-Eleven. 7-E ada kan arak ni ada? Kita sebutlah kan. Ke perempuan tak pernah tengok 7-E ada arak? Ini yang kita sedih juga ni kan. Yang bekerja itu anak-anak muda kita, anak Islam kita. Payah tu. Payah tu. Sebab bagi saya, sewajarnya kalau anak-anak muda Islam kita ada kedai jual arak, carilah kerja yang kita nak syubhah. Antara ustaz saya bila orang datang beli arak saya tak uruskan. Bohong, saya tak urus. Dah awak di kaunter, awak cashier tu, awak kena uruskan berapa jumlah arak dibeli. Ini payah ni. Hukum itu masalah lain. Jadi kita dalam kalau suami tadi, kita ni panjang pula ni. Ya. Tapi tak apa masuk dalam bab kan. Bab masjid lagi. Masjid besar tu bagi saya masjid besar. Kita bukan sekat baca bincang tentang zikir ni. Masjid tu sekali, nyawa kita ni. Kalau suami kita balik tadi, terang-terang buat benda maksiat mungkar yang besar, arak terbuka bawa balik rumah pula, ataupun dia kata kita, hei kamu sembahyang tu buat apa? Nampak sembahyang tak kaya-kaya pun tengok aku bagi rezeki tu. Tahap tu dia kata memang dia telah kufur dan telah yang ni kita boleh nak ambil sikap mudah lah. Yang ni kita kena ambil keputusan yang bersifat qat'i, kerana ini bukan boleh kita boleh, orang kata boleh apa? Boleh anggap benda biasa, tidak. Kalau tak, tapi saya yakin tak berlakulah. Kecuali kalau si suami ni memang jenis jahil, tuki kata orang Kelantan. Jahil sungguh daripada awal kecilnya, memang tak pernah sembahyang, tak pernah, itu lain. Tapi bukan tak ada. Ada. Tapi daripada 1,000 orang, mungkin seorang. Yang adanya ialah solat tapi tak kaki masjid. Jadi kita cakap masjid. Baik tuan-tuan, masuk cerita kita. Jadi cerita masjid, zikir masuk masjid. Sambungannya ialah dalam hadis daripada Abu Humaid, daripada Abu Asid, Usaid sebenarnya. Cuba apa ni, cuba tulis kat situ, ada buku kan, muka 67. Asid ubah kepada Usaid. Abu Asid ubah kepada Abu Usaid. Sebab nama yang betulnya dibaca Usaid, bukan Asid. Sebab terjemah tu ialah kadang-kadang terjemah ni ada kesilapan. Yang betulnya Abu Usaid. Itu nombor 84.
kami uraikan daripada Abu Humaid ataupun Abu Usaid, dia berkata Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, idza dakhala ahadukum al-masjida." Yang tulis itu al-masjidi kan? Betul? Tulis al-masjidah. Saya bila baca tu, saya kena tegurlah kalau ada kesilapan, supaya puan-puan tidak mengekal kesilapan yang ada. Baik. Idza dakhala ahadukum al-masjidah. Da tu bagi atas bukan bawah. Bahasa Arab ni dia kena jaga bacaannya. Ya, sebab al-masjidah di sini ikut kepada hukum dalam masalah qawaid dinamakan sebagai maf'ulun bih. Ya, baik. Maf'ul bagi atas. Falyusallim 'ala Nabi sallam. Thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik. Dalam hadis ini satu benda menarik. Apa dia? Nabi bersabda dengan katanya, bila kamu masuk ke masjid, falyusallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ulama bincang. Masuk masjid bagi ucapan salam atas Nabi. Masjid An-Nur, masjid mana ni? Semua masjid ke? Ulama kata yang dimaksudkan ini ialah bila Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Di mana je Nabawi tu? USJ 18. Di Madinah lah ya. Jangan tulis tu saja bergurau tu. Di Madinah. Sebab di situ ada maqbarah An-Nabi sallam. Sebab tu di Masjid Madinah, bila kita masuk, kita baca ucapkan salam, Assalamualaikum, sebab ada maqbarahnya. So ada kata setengah ulama, kalau kita tak mampu untuk merapati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak merapati, macam lelaki dapat rapat kan, kita dapat masuk dan nampak pintu maqbarah Nabi tu. Setengah orang mungkin dalam faktor sesak amat sangat. Kalau musim-musim haji, memanglah musim haji orang tua Madinah ramai, nak masuk masjid Nabi bukan mudah, nak pergi ziarah makam Nabi. Boleh ke tak boleh? Kita daripada pintu pintu pagar masjid tu 26, 24, 23 kan, pintu tu, boleh ke tak boleh kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah? Boleh ke tak boleh? Ulama kata diperbolehkan. Yang sunnahnya kita merapati kubur Nabi tu. Masuk daripada babu salam tu laki-laki lah. Orang perempuan memang tak boleh kan. Nak merapati orang perempuan setakat pergi raudah je kan. Ini laki-laki ni. Kita masuk babu salam itu, kita boleh merapat jalan-jalan, belah kiri kita nampak kubur Umar, Uthman, Ali, kita boleh sebut Assalamualaikum. Baik. Bila musim haji yang amat teruk dahsyatnya dia punya jam dalam kawasan itu, bahkan memang itulah situasinya. Kecuali kalau kita pergi ke Mekah musim haji, kita kena ketikanya orang dah mula kita pergi ke kapal terakhir haji. Biasanya kita pergi Madinah tu orang tak ramai, baguslah, selamat. Tapi kita tengah-tengah orang ramai nak masuk dalam kubur Nabi, nak masuk dalam kawasan Raudah, kawasan masjid bukan mudah. Kadang-kadang kita boleh masuk. Boleh ke tak boleh kita ucap salam? Dibolehkan. Daripada pintu pagar yang 24, 26 ni, kalau pagar dia, yang belah hujung tu pagar nombor 1, nombor 3, nombor 4, yang belah hotel sebelah ni pagar 23, 21, 16 contohnya, dibolehkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak ada masalah, dibolehkan para ulama. Jadi hadis ni kata para ulama, Nabi menyebut tentang bila masuk ke Masjid An-Nabawi. Jadi kalau masjid kita Masjid An-Nur, Masjid Negara, Masjid Negeri Shah Alam, apakah dia termasuk dalam suruhan untuk salam Nabi? Kata ulama, tidak. Satulah kita hanya disunatkan untuk baca doa ini. Apa dia? Pegang yang kedua itu, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Bila masuk ke Masjid An-Nur, Masjid Negara, Masjid Negeri Shah Alam, masjid mana-mana, kita hanya baca doa ini, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Doa pun Nabi tadi, salam Nabi itu untuk Masjid
Nabawi. Termasuklah Masjid Haram Mekah pun tidak. Masuk masjid saja macam doa ni. Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu kerahmatanmu. Doa ni puan-puan antara sebagai doa Nabi ajar kepada kita. Ada doa lagi. Kita ambil doa dulu sebab kita dalam hadis ni. Masuk masjid dan masuk masjid dengan kaki kanan. Allah maftahli abwaba rahmatika. Allah maftahli abwaba rahmatika. Maksudnya, ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu kerahmatanmu. Apa artinya kita minta Allah buka pintu kerahmatan itu? Apa kita minta sangat-sangat tu? Allah maftahli abwaba rahmatika. Masuk Masjid An-Nur ke, Masjid Negeri Syalam ke, masjid mana-mana, masuk saja Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, buka kepadaku pintu-pintu kerahmatanmu. Di sini kata ulama, dalam perbincangan para ulama, mereka detailkan apa dia pintu rahmat yang Allah bagi kepada kita minta tu. Pertama, kita maklum rahmat yang kita minta sangat pada Allah apa dia? Rahmat iman. Tidakkah masjid dan pintu rumah Allah ni pintu keimanan? Kita nak Allah berikan kita kecenderungan, kecintaan, kerinduan pada masjid, bukan takat masjid ini saja, semua masjid yang lain. Ini maksud rahmat pertama, rahmat keimanan. Ya Allah, buka pula dah. Ya Allah, buka bagiku pintu kerahmatanmu. Antaranya ialah rahmat keimanan. Sebab apa? Biar kita ni tuan-tuan rasa cinta, rasa sayang kepada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sebutkan tadi, kalau kita sudah melazimi masjid ke masjid, masjid ke masjid, kemudian baca doa ni, mudah jiwa kita terbuka untuk ke masjid, tuan-tuan. Kerinduan tu Allah beri sampai ke peringkat macam mana rindu kita. Takdan azan dah sampai, takdan azan bergema dah sampai. Sebab apa tu? Sebab hati dah melek. Inilah dia rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu baca doa masuk masjid bukan kerja main-main. Doa Nabi ajar ni, minta Allah buka pintu rahmat. Apa dia rahmat pertama? Iman, seronok, sayang, kasih cinta ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini jadikan kita tenang. Betul, orang bermusafir jauh ke dekat tak kira, dalam tengah driving itu dia berfikir nak singgah masjid mana nak bersolat, bukan makan tengah hari, itu R&R ya. Sebab apa dia sampai tahap berfikir nak singgah di mana solat ini? Sebab dalam jiwanya ada rahmat iman. Apa kesan? Sebab dia selama ini masuk masjid dia minta. Akhirnya walaupun dia jalan balik kampung, nak ke utara 6 jam perjalanan, ke selatan 4 jam, bila sampai waktu dia akan terfikir, ini dekat Zuhur ni, insyaAllah akan berhenti di masjid sekian-sekian. Dia tahu jalan di balik kampung, itu kampung dia. Kenapa dia boleh nak singgah ke masjid? Sebab Allah campak rahmat iman. Kesan pada doa ni lah. Betul, jangan pandang lekeh lah puan-puan. Bila kita berdoa hari-hari, masuk masjid baca doa, dia akan berpanjangan rahmat Allah itu. Kemana pun kita, fikiran kita akan letak dalam keadaan, aku nak singgah di masjid ni untuk sembahyang, nak singgah di masjid. Balik kampung, kita tinggal masjid di kampung. Tapi kalau kita doa pun tak ada, masjid tak mari, ada kita nak fikir nak singgah di jalanan. Ya awak, masjid sebelah rumah pun tak mari, masjid rumah pun tak hadir, di perjalanan nak singgah, tak singgah. Dia singgah nak makan-makan lah. Dia tengok jam 12 nak makan kat mana, makan. Dia fikir nak makan kat mana. Minta maaf lah, pagi ni lain sikit saya punya cuaca ini sebab sejuk ni rasa lain sikit ya. Kalau kita seorang hamba Allah minta maaf di masjid kawasan pun tak pernah pergi, tak pernah hadir, depan rumah tak hadir, di jalan tak pernah berhenti, agak-agaknya balik-balik kampung dia nak singgah pergi jalan ke? Tak. Sebab apa? Sebab dia tak pernah melekat dengan doa macam ini sepanjang hidupnya. Jadi kita minta Allah kerahmatan. Itu kerahmatan pertama. Rahmat yang kedua, Allah maftahli abwaba rahmatika. Tidakkah kawasan masjid di kawasan didiami oleh siapa ni? Masjid didiami oleh siapa tuan-tuan?
Nampak malaikat ke? Malaikat diami, nampak ke ni? Betul lah tu. Jangan mula, Ustaz, betul, sebab ini adalah lokasi para malaikat. Dia kawasan tempat ibadat Masjid Suwan, tuan-tuan. Walaupun orang tak ada, malaikat ada. Orang tak ada, orang lepas zuhur balik tunggu asar, mungkin imam balik, tetapi malaikat Allah tetap berada di tempat yang seberkat ini 24 jam. Itulah ada orang kadang-kadang kita berhenti off sekejap, kita solat baik, tak lama ni. Hari ini Tuan Haji kita telah Allah jemput beliau, meninggalkan keluarga, meninggal anak isteri, meninggalkan cucu-cucunya, meninggalkan harta benda dunia dia setelah hidup. Allah beri tempoh begitu panjang. Sekarang jenazah sedang diusung oleh keluarga untuk dilihat sekejap lagi, dan akan bersemadi seorang-seorang diri. Itulah perjalanan hidup manusia. Sebab itulah kita bila tengok jenazah, saya menangis masalah ni. Bila tengok jenazah, kita letak kita lah di tempat itu. Kita sama keadaannya, tak kira siapa kita, lelaki, perempuan, ibu, ayah. Bila sampai masa, itulah perjalanan kita yang terakhir sekali. Dan bila sampai tahap itu, tuan-tuan, apa lagi yang kita miliki? Tak ada apa dah kita. Melainkan kita harap doa daripada orang masih hidup. Dan mudah-mudahan doa itu berpanjangan. Tetapi hakikatnya, si mati yang mati itu dia akan bawa amalannya. Tak cakap orang lain, kita lah. Makna ketika itulah amal kita akan menjadi hujah kepada kita. Amal yang baik, yang tak elok, jawapannya di alam barzakh nanti. Sesaat bila jenazah sudah disemadikan, ditutup segala-galanya, akan datanglah persoalan tentang iman kita, amal kita, agama kita, dan segala-galanya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Rasul kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kitab kamu? Bicara alam barzakh bermula. Yang jawab itu bukan kita lagi, tapi amalan kita jawab. Amalan kita jawab. Kalau amalan banyak, iman cukup lengkap, Allah Tuhanku, lulus. Muhammad Rasulku, lulus. Quran kitabku, lulus. Islam agamaku, lulus. Dan kubur akan mula bercahaya sampai hari kiamat. Kubur bercahaya. Malam siang kubur akan terang benderang, mata memandang. Hadis Nabi sebut ni sampai kiamat. Tapi wallahu alam, wal'adzubillah, bila si mati tak boleh jawab soalan-soalan tersebut, kubur mula menyempitkannya, terhimpit sampai bila? Sampai hari kiamat. Itulah bila kita baca doa tadi, Allahumma ja'al, imam baca tadi, kita aminkan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min huniran. Ya Allah, tolong kuburnya jadi luas bercahaya macam syurga, jangan sempitkan kuburnya. Kita minta lah. Jadi itulah perjalanan sebuah kehidupan kita akan sampai ketikanya. Saya bercakap untuk saya lah. Hari ini saya solat kepada orang lain jam 10.40 tadi. Solat kepada orang, mungkin petang nanti orang solat kata saya pula. Allah, ya Allah, marilah sama-sama kita sambung balik. Mudah-mudahan ilmu kita carilah merupakan bekalan kita. Ini bekalan kita belaka ni. Bekalan kita lah dia. Ilmu yang kita cari, amal kita, itu bekalan kita. Kita nak bawa ke liang lahat bertemu Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kesimpulan tadi sebut di pojong tadi belum kita berhenti solat ialah kita minta Allah maftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, tolonglah buka pintu rahmat. Rahmat yang kedua adalah rahmat apa? Rahmat para malaikat. Kenapa tu kita minta? Sebab destinasi ini adalah lokasi malaikat ni. Lokasi-lokasi malaikat duduk.
Malaikat bersama-sama terpaksa berkat ini. Jadi bila kita minta rahmat, kita minta kebaikan daripada malaikat yang ada ini. Kita dapat kesampingan daripada mereka. Apa dia? Rahmat Allah Azza wa Jalla lah. Itulah bukan kecil maknanya bila seorang hamba Allah datang ke masjid minta rahmat, malaikat akan mendoakan kita kebaikan. Itu rahmat yang kedua. Rahmat yang ketiga, ini ulama bincang tuan-tuan, saya ambil pada para ulama ni. Bila sebut Allah maftahli abwaba rahmatika, ya Allah buka pintu rahmat. Rahmat apa yang ketiga? Rahmat pertama iman. Kedua, malaikat yang menjadi lokasi mereka keberkatan itu. Yang ketiga, rahmat apa? Rahmat ketiga, rahmat keluasan ilmu dan keluasan knowledge dalam kehidupan beragama kita. Sebab apa? Tidakkah ini pentas ilmu? Arti kalau kita minta rahmat daripada rumah Allah ini, mudah-mudahan cinta kepada ilmu menebal. Cinta kepada ilmu ada dalam hati kita. Ini pentas ilmu. Dan rahmat ilmu ada di sini. Tak kira pengajian duha ke, pengajian maghrib, tak kira subuh ke, tapi ini pentas ilmu. Ada rahmat tu. Maka kita datang dalam keadaan ada kecintaan. Datang akhir duduk bersama ilmu, mengaji ilmu. Dan bila kita dah biasa ilmu dengan ilmu, kita akan jadi orang yang konsisten, istiqamah. Menyebabkan maghrib ada, kuliah subuh ada, kuliah duha ada. So apa? Rahmat datang daripada doa kita ni. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa kita minta Allah maftahli abwaab rahmat, ya Allah buka, beri pada aku pintu rahmat ni. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Rahmat keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-maghfirah. Rahmat. Sebab rumah Allah ni tuan-tuan, belum kita minta keampunan, datang saja dapat ampun tak? Dah dapat ampun dah. Kita tak minta lagi ampun, tapi dah datang ke sini, Allah dah mula ampunkan dosa kita. Bukan takat sampainya kita berjalan pada rumah kita. Nak ke mana nak pergi tu makcik? Kak Limah. Oh, Kak Limah nak pergi Masjid An-Nur sebab duha. Jarak daripada rumah Kak Limah ke masjid mungkin setengah jam, 20 minit. Sepanjang jalan datang tu, dapat dah keampunan? Dapat dah. Selangkah melangkah, satu keampunan. Langkah kedua dapat rahmat. Masuk ke masjid, lagi Allah ampunkan. Sebab apa? Sebab ini pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi rahmat keampunan. Jadi ini di antara 4 rahmat. Di sebalik kita sebut Allah maftahli abwaab rahmatika. Jadi kalau kita boleh ke masjid hari-hari, itu doa kita malam siapa kita, Allahu Akbar. Mana tidaknya Allah sentiasa limpahkan rahmat-rahmat kepada kita. Satulah bagi saya jawapan mudah, bagi saya mudah tuan-tuan begini. Jawapan saya mudah bagi saya kata apa? Bila kita jadi orang suka ke masjid, doa kita tak pernah lupa. Sebab itulah jiwa kita melekat dengan masjid. Rasa cinta ke masjid itu menebal. Tak ada azan berkumandang dah sampai. Tak ada masuk waktu dah siap sedia. Sebab apa? Ini keberkatan doa tadi. Jadi siapa yang tak baca doa, rugi ya. Ustaz, saya doa tak baca tapi cinta masjid juga. Itu rezekilah dia namanya. Tapi kalau ikut sunnah Nabi ajar, sunnahnya ajar kita baca doa lah. Jadi ini di antara amalan yang kita nak kena praktikkan. Boleh puan-puan? Allah maftahli abwaab rahmatika. 4 patah je. Allahumma iftah li abwaab rahmatika. 4 patah je. Bukan payah mana pun. Allah maftahli abwaab rahmatika. Allah maftahli abwaab rahmatika. Baik, itu masuk. Wa idza kharaja, dalam hadis daripada Abu Humaid ini, Nabi kata apa? Kalau kamu keluar masjid, keluar saja, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tukar sepatah. Yang tadi barahmatika, yang ni pula fadlika. Tu saja. Kita minta Allah beri apa kepada kita? Pintu-pintu kurniaanmu kepada kami. Fadlika ni kurniaan. Dia kita masuk dengan minta pintu apa tadi? 4 kan? Pintu apa? Iman. Pintu keampunannya sekali. Semua itu kita minta. Dah kita keluar nanti, kita minta, ya Allah tolong beri pada aku apa aku minta tadi. Fadlika maknanya kurniaanmu. Ya Allah tolonglah, aku nak keluar masjid ni. Dah sejam di masjid.
dah setengah jam, solat dah selesai, ibadah selesai, nak keluar masjid, kita minta Allah kekalkan kurniaan tadi. Nampak tak? Timbal baliknya dapat rahmat masa masuk sekian-sekian part tadi, nak keluar ni Allahumma inni, apa dia? Kita minta min fadlika, ya Allah tolong berikan aku pintu kurniaanmu. Fadlika terjemah kurniaanmu lah. Jadi seolah kita minta Allah kekalkan nikmat ini. Aku dah cari ya Allah, aku nak sangat ni, kekalkan kepada aku nikmat kurniaanmu. Jadi kalau itulah bacaan doa kita malam, siang, pagi, petang bila ke masjid, puan-puan, mana mungkin Allah tidak akan berikan apa yang kita minta. Allah tak mengecewakan kita. Boleh? Mudah-mudahan kita amalkan. Masuk, Allah maftah li abwaba rahmatika, keluar saja Allah mani as'aluka min fadlika. Fadlika terjemah mudah saja, kurniaanmu. Mana yang kau minta tu ya Allah tolong kekalkan dalam kehidupan beragama aku ya Allah. Baik tuan-tuan puan-puan semua, tengok kepada hadis di bawah tu. Hadis di buku 168. Ada lagi satu doa Nabi ajar kepada kita. Ya. Kita cubalah. Wa idza kharaja, itu yang atas tak bacalah, fa yusallim, kita tak baca dah sebab itu salam atau Nabi tu kita sebut tadi ceritanya. Satu lagi Nabi menambahkan lafaz. Yang ini sebutkan Ibnu Sunni, hadis ini tidak hadis yang agak tinggi. Mana hadis bukan hadis yang agak sahih daripada Bukhari, tidak, tapi daripada ulama yang kata Nabi mengajar sahabat bila keluar masjid, wa idza kharaja falyusallim, doa lagi kepada Nabi, kemudian waliyaqul, kita ambil yang kedua tu, Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Bahagian kedua tu, Allahumma a'izni minasyaitanir rajim, ya Allah tolong lindungi aku daripada godaan syaitan yang jahat, yang terkutuk. Kita keluar masjid, kita minta Allah lindung daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Tuan-tuan tengok tu, cara Nabi ajar kita menarik. Saya bila baca ni seperti termenung, cuba semak apa kata ulama, ada yang menarik kita. Apa dia tuan-tuan? So bila kita keluar pada masjid, banyak cabaran pula dah. Cabaran menanti kita. Ini dah dekat masa tamat tu jadi macam tu lah, ya. Banyak cabaran menanti kita. Keluar masjid ni, tak sampai di masjid, kita di masjid ni khusyuk, tawaduk, ustaz dengar ceramah, dengar, keluar kejap lagi kadang-kadang boleh hilang akal, tak hilang kita punya kewarasan tu. Di masjid masa dengar ceramah ni, ustaz kata bagian-bagian, Allah, rasa dekat mati sini pun tak apa dah. Keluar kejap lagi dah mula dah mengumpat, tak ada keluar pintu pagar masjid dah. Naik kereta saja, kau tak tengok Kak Timah tadi baju belang, kain hitam, tudung biru, tengok tu, bukan Kak Timah nu jauh no, ya. Keluar masjid je, naik kereta saja dah mula mengumpat dah kawan sebelah dia. Kebetulan tengok Kak Limah itu pakai pelik pada orang sikit, tapi aurat tutup, cuma baju belang, kain hitam, bukan puan-puan mana, kan okey ya, dengan tudung biru, beg pula berjalur. Jadi kita dah mula mulut tak ada insurans nyawa ni. Ujian tak? Syaitan goda tu dah. Di masjid tak apa, nak cerita kepada kita, di luar satu ujian menanti. Syaitan dah goda kita. Ilmu kita cari tadi setengah jam tadi, hilang begitu je. So kita minta pada Allah pada dia, Allahumma a'izni minasyaitanir rajim, ya Allah tolong lindung aku nak keluar ni, supaya aku di luar nanti aku tidak digoda oleh syaitan. Sebab kita kesan ilmu mengaji setengah jam 2 jam ini kekal lah ibadatnya, imannya. Kita minta Allah lindung kepada. Sebab inilah yang kita takut. Betul ni Nabi ajar kita suatu benda praktikal. Jadi saya harap lepas pada ni, semua kita ni lepas keluar nanti pakai kasut saja, nak tuju ke kerak masing-masing, Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Siapa yang nak keluar nanti tolong hafal. Lagi tak hafal jangan keluar. Ya. Ya, baik. Baca. Sekiranya keluar daripada ini, tak semestinya waktu keluar
Ini kita bercakap hadis Nabi tentang keluar masjid. Ya, keluar masjid. Kita ambil yang tu dulu. Yang lain ada doa lain, tapi tak apa. Sekarang kita kata kita keluar masjid. Kan kita masjid berkat macam-macam. Jadi Nabi ajar kita supaya kita ada perlindungan daripada kejahatan. Jadi Allah maksud kita nak minta Allah pelihara kita jangan ada gangguan. Gangguan datang. Betul lah di masjid, luar masjid, dalam masjid tak sama puan-puan. Di masjid ni kita orang nak mengumpat ni. Percayalah. Duduk tertib, teratur, tamak ninah ada. Tapi di luar tu boleh macam-macam. Mengumpat, mengaji, mengata. Bukan orang saya lah. Puan-puan semua Belaka. Ya. Betul lah kita baca doa supaya Allah kawal kita. Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Hafal. Jadi kalau boleh hafal sekarang, kita nak amalkan lepas ni. Mudah ya. Allahumma a'izni minasyaitanir. Yang bahagian kedua kita dah biasa tahu dah. A'udzubillah kan. Ganti dengan Allahumma a'izni. Ya Allah tolong lindungkan aku daripada gangguan syaitan yang derhaka, yang durjana, yang terkutuk. Wallahu alam, kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah dapat dah tu. Paling kurang hari ni kita boleh baca doa ni. Ya, Allahumma a'udzu min syaitanir rajim. Baik. Yang nak keluar tu dah baca dah. Dah hafal dah? Okey, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita hafal insya-Allah. Ini kita amalkan. Kita amalkan insya-Allah. Baik. Kita meraihkan kita offkan dulu live kita. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua dan amal kita amal yang Allah redha insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.